Cikgu rekod dulu. Okey, baik. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, okey, petroleum yang kamu lihat, petroleum yang diambil daripada laut tu kan, minyak petroleum tu, kamu tahu dia buat apa? Dia akan panaskan dan pada setiap darjah tu, dia panaskan daripada 100 darjah Celsius sampai 1000 darjah Celsius dan naik sampai 2000, 3000. Lagi panas bermakna lagi pekat dia. Jadi oleh sebab itu, lagi pekat dia maka dia akan jadi minyak tar. Kemudian dikurang-kurangkan kan. So dia boleh jadi minyak untuk kapal terbang dipanggil kerosin. Kemudian juga dia boleh juga dipanaskan untuk jadi apa? Jadi gas asli. Gas yang dalam tong gas masak tu, itu juga boleh diambil daripada petroleum. Kemudian juga kalau ditapis lagi, petroleum itu boleh jadi plastik. Boleh dibuat plastik. Sebab itu barang plastik yang kat rumah kamu semua tu, itu daripada petroleum. Itu daripada petroleum. Banyak kegunaan petroleum ni. Yes. Barang-barang plastik tu semua petroleum. Nampak tak? Sebab itu barangan plastik dia mahal. Sebab dia dibuat daripada petroleum. Boleh faham? Baru tahu tak apa, simpan ini sebagai pengetahuan kamu. Pengetahuan. Faham. Alright, good. Yes. Okay. Baik. So, kita ada banyak lapangan terbang yang kita telah pelajari pada baru-baru ini dan kita juga telah belajar tentang pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia, okay? Dan juga kita telah melihat pelabuhan yang terdapat di Sabah dan Sarawak, okay? Dan kita baru saja masuk tentang pengangkutan awam di Malaysia dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Kita dah lihat antara faktor yang menyebabkan pengangkutan itu berbeza kerana bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Menyebabkan pengangkutan dan jaringan pengangkutan itu berbeza. Ya, betul. Kemudian kemajuan teknologi kita dah lihat tentang berkaitan dengan pembinaan terowong smart yang ada di Malaysia yang berfungsi sebagai saliran air dan juga laluan kenderaan. Begitu juga kita telah lihat tentang dasar kerajaan serta juga tentang kegiatan ekonomi menyebabkan jaringan pengangkutan berbeza. Jaringan pengangkutan berbeza dan kita nak lihat hari ini iaitu berkaitan dengan kepentingan. Kita dah lihat hari itu ya, kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kepentingan dia banyak. Ada yang tanya hari itu tentang mempertingkatkan darjah ketersampaian. Mempertingkatkan darjah ketersampaian maksudnya apa? Iaitu untuk meningkatkan kemudahan, iaitu betapa mudah untuk sampai ke sesuatu tempat. So itu meningkatkan darjah ketersampaian. Iaitu meningkatkan mudahnya untuk sampai ke sesuatu tempat. Jadi itulah meningkatkan darjah ketersampaian. Dan kita nak lihat hari ini ya, iaitu kita hari itu berhenti di sini. So kita nak sambung dengan kita nak sambung yang ini. Kepentingan pengangkutan udara dan pengangkutan air. Betul, kita hari itu dah belajar sampai di sini kan. Di 5.5 ini. Kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar iaitu kepentingan pengangkutan udara dan pengangkutan air. Deja vu ya. Dan juga kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Kita habiskan bab 5 ni sikit lagi ya. Sikit lagi. Baik. Kita lihat dah hari ni iaitu kita nak mulakan di sini kepentingan pengangkutan udara. Apakah kepentingan pengangkutan udara? Kepentingan ni maksudnya ialah manfaat ataupun kita kata kebaikan pengangkutan udara. Yang pertama sekali kalau kita lihat iaitu untuk menggalakkan integrasi nasional. Baik, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, sebenarnya integrasi ni apa? Kita selalu dengar integrasi. Sebenarnya integrasi ni bermaksud perpaduan. Maksudnya adalah perpaduan ataupun integrasi, kesepaduan, itu dipanggil integrasi. So, kalau ada pengangkutan udara, ini akan menggalakkan integrasi nasional, perpaduan nasional. Nasional tu apa cikgu? Nasional tu ialah kebangsaan.
Integriti itu maknanya adalah kita kata kebolehpercayaan ataupun kejujuran. Memiliki integriti yang tinggi, memiliki kebolehpercayaan dan kejujuran yang tinggi. Itu integriti. Ini integrasi. Okey. Baik. Integrasi nasional iaitu menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Itu penting pengangkutan udara. Okey, sebabnya apa? Sebabnya iaitu Sabah dengan Sarawak terpisah daripada Semenanjung Malaysia dengan lautan. Dengan lautan ya. Jadi ini telah perlunya adanya iaitu pengangkutan udara supaya kita boleh berhubung dengan orang Sabah Sarawak. Kamu tahu sebenarnya Sabah Sarawak di negara kita ni, di Semenanjung Malaysia, bagi tahu cikgu, roti apa yang paling selalu kamu beli? Roti brand apa? Gardenia. Gardenia kan? Okey, nak tanya, ada tak kat sini orang Sarawak Sabah? Orang Sarawak Sabah ada tak roti Gardenia? Mungkin Mia ke Maira ke, siapa-siapa yang daripada Sarawak Sabah? Okey, Arif Lufi kata tak ada. Okey, ada kot sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan kamu semualah. Sebenarnya cikgu pernah diberitahu bahawa sebenarnya di Sabah Sarawak tak ada Gardenia. Tak ada roti Gardenia sebab tak sampai. Tak sampai. Jauh. Ya, jauh. Ya, nampak tak? Arif Lutfi bagi tahu kalau balik Sarawak selalu cousin minta Gardenia. Yes, betul. Sebab Gardenia tak ada. Tak ada di Sabah Sarawak, betul. Jadi nak macam mana, bukan cruel, tapi macam mana nak hantar sana? Jauh. Dan kalau kamu tahu kan, bahawa sebenarnya kalau roti Gardenia tu, kalau kamu perasan, kalau kamu beli kat kedai, kadang-kadang dia masih berwap lagi. Maknanya apa? Roti Gardenia tu memang fresh. Memang fresh, baru siap. Kan? Setiap hari ditukar roti tu menjadi yang fresh punya. Jadi kalau nak hantar ke Sarawak Sabah, jauh lagi. Macam mana nak hantar yang setiap hari nak hantar fresh? Kan? Jadi dia tak boleh tahan lama. Roti Gardenia kan 5 hari 6 hari lepas tu rosak kan. Sebab dia memang berkualiti tinggi. Jadi itulah. Baik. Kemudian itu menggalakkan integrasi nasional, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian, di mana dengan pengangkutan udara boleh membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar dan menjimatkan masa perjalanan. Betul? Menjimatkan masa perjalanan. Di mana kalau kita lihat kalau katakan daripada Kuala Lumpur pergi ke Pulau Pinang, kalau naik kapal terbang hanya 30 minit saja. Setengah jam dah sampai. Tapi kalau naik kereta mau 4 jam baru sampai. Jadi itu menjimatkan masa perjalanan. Itu pentingnya pengangkutan udara ya. Kepentingan pengangkutan air pula. Pengangkutan air ni kalau di Malaysia atau di Semenanjung Malaysia ni dia kurang digunakan. Tapi di Sabah Sarawak memang banyak. Sebagai contoh pengangkutan air ni untuk menghubungkan kawasan-kawasan pedalaman, mengangkut barang pukal, maknanya barang-barang pukal ni maknanya barang yang banyak dan besar barang pukal, dan membawa penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Contohnya menggunakan Sungai Rajang di Sarawak dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Itu untuk hubungkan kawasan pedalaman. Sabah Sarawak memang ramai penduduknya tinggal di pinggir-pinggir sungai, di tepi-tepi sungai. Duduk di rumah panjang kan. So rumah panjang tu biasanya ada di tepi-tepi sungai. Jadi nak berhubung dengan mereka, kena gunakan pengangkutan air. Kemudian juga membawa penumpang dan juga barangan dan membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Contohnya di Sungai Tembeling, Pahang, untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Ataupun membawa barangan. Contohnya perkhidmatan feri Labuan Menumbuk iaitu di Sabah, dan perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman, Pahang, dan Pulau Langkawi, Kedah. Kena pergi Pulau Langkawi, Pulau Tioman, kena naik bot. So itu membawa penumpang dan barangan. So kepentingan pengangkutan air yang kedua iaitu apa? Membawa penumpang dan barangan.
Dan yang ketiga iaitu kepentingan pengangkutan air iaitu mengendalikan urusan perdagangan, di mana pengurusan perdagangan kalau kita nak buat import ekspor dengan negara luar memang kita akan guna kapal-kapal besar. Dan kapal-kapal besar ini akan berlabuh di pelabuhan Kelang, pelabuhan kontena Teluk Sepanggar di Sabah dan pelabuhan Kuching. Dan kos pengangkutannya lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang luas bagi mengangkut barangan-barangan pukal. So, kepentingan pengangkutan air adalah untuk apa? Perdagangan, kemudian juga membawa penumpang dan barangan dan menghubungkan kawasan pedalaman. So, ada soalan. Cikgu, kenapa pengangkutan air banyak digunakan di Sabah dan Sarawak berbanding semenanjung Malaysia? Bagus soalan tu. Baik. Sebenarnya, banyak sebab. Pertama sekali kerana apa? Pertama, kerana pertempatan. Pertempatan penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak terletak di tepi sungai. Terletak itu pertama. Pertempatan penduduk Sabah dan Sarawak terletak di tepi sungai. Jadi ini memudahkan perhubungan dan juga ini menyebabkan mereka perlu menggunakan pengangkutan air untuk berhubung dengan penempatan-penempatan di tepi sungai. Manakala di semenanjung Malaysia pula kebanyakan penempatan tidak di tepi sungai. Tidak di tepi sungai. Tetapi di bandar-bandar besar. Jadi sebab itu sungai tidak berfungsi sebagai pengangkutan di semenanjung Malaysia. Nampak tak? Tak ada lagi kita pergi KL kan. Jom pergi KL. Naik apa? Naik bot? Nak pergi KLCC macam mana? Jom kita naik bot. Macam mana nak naik bot? KLCC mana ada sungai? Tak ada. Nampak tak? Begitu juga kalau kamu kan macam katakan Adila Arisha. Adila Arisha daripada Teluk Panglima Garang nak pergi Shah Alam. Nak pergi Shah Alam naik apa? Naik bot. Nak cari sungai kat mana? Sungai pun tak tahu kat mana. Kan jadi tak berfungsi. Di sini memang tak berfungsi. Nampak tak? Adila Arisha pun gelak. Dia tahu dah tu. Menyusahkan diri betul. Dah ada jalan raya, sibuk tak nak pergi cari sungai. Kan? Jadi tak ada. Jadi sebab itu. Kalau di Sabah Sarawak, ya, kerana penempatan terletak di tepi sungai. Itu yang pertamalah. Dan yang kedua, kalau kita lihat, kebanyakan sungai-sungai di semenanjung Malaysia ni, kebanyakan sungai-sungai di semenanjung Malaysia ni, terletak di tepi-tepi bandar. Di tepi-tepi bandar, menyebabkan kebanyakan sungai di semenanjung Malaysia banyak yang tercemar. Busuk, sampah banyak, kotoran yang banyak. Kamu mana sanggup nak naik bot dengan bau busuk? No. Tapi kalau di Sabah Sarawak, sungai-sungai dia masih lagi tidak tercemar, bersih. Jadi sebab itu sungai di sana masih lagi berfungsi sebagai pengangkutan. Yes. Itu beza dia. Kenapa tercemar pula? Habis tu kamu tahu tak, contoh macam Sungai Kelang. Sungai Kelang lalu Kuala Lumpur, lalu Petaling Jaya, kemudian dia melalui Shah Alam. Kawasan perindustrian tu, dia salurkan bahan buangan ke dalam sungai. Bahan buangan ke dalam sungai, itu sungai-sungai itu tercemar dengan bahan kimia daripada perindustrian. Ya. Jadi itulah. Dah denda dah. Sekarang ni alhamdulillah banyak yang kilang-kilang dah tak buang dan sungai-sungai sekarang ni sedang dalam proses pemulihan. Dan antara sungai yang telah dipulihkan adalah seperti Sungai Kelang. Di mana Sungai Kelang pun dah bersih dah sikit. Jadi dia denda pun kerajaan dah buat dah, tapi denda pun biasalah kan. Denda orang di sini pula yang buang sampah. Denda orang di sini pula buang sampah. Denda kilang sini kena denda, kilang sini pula buang pencemaran. Denda di sini, kilang sini pula buang toksik. Nak buat macam mana? Jadi kita kata kena ada kesedaran lah. Dan ya, betul. Denda pun tak jalan. Baik.
Kita lihat 5.6 iaitu kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Betul Saiful. Industri still buat income, sebab itu saman pun tak jadi. Betul? Betul. Cikgu sokong tu. Okey. Baik, kita lihat kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Apakah faedah ataupun pentingnya pengangkutan awam di Malaysia? Pengangkutan awam di Malaysia ni seperti bas, seperti taksi, kemudian seperti e-hailing seperti Grab car, kemudian juga seperti LRT semua tu ya. Kenapa kerajaan sediakan semua kemudahan itu? Pertama sekali nak kurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi penggunaan sistem pengangkutan awam ini dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Just bayangkan kalau semua orang keluar menggunakan kereta masing-masing. Memang traffic jam teruk. Kuala Lumpur terutamanya tak pernah tak traffic jam. Even PKP lockdown pun tetap jam. Bayangkanlah. Jadi untuk kurangkan kesesakan lalu lintas, sila gunakan pengangkutan awam. Yang kedua, okey, pentingnya pengangkutan awam ini adalah untuk memajukan industri pelancongan di mana perkhidmatan teksi, bas dan rel bersepadu ini memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Di mana kalau kita nak pergi melancong, pergi ke Cameron Highland, malas nak apa? Malas nak drive, kita boleh naik kereta sewa ke, teksi ke. Okey. Oh ya ke? Aaron, itu tanda-tanda kena exercise tu Aaron. Okey. So majukan industri pelancongan. Yang ketiga iaitu mengurangkan kos. So penggunaan kenderaan awam ni lebih murah berbanding dengan penggunaan kenderaan persendirian. Betul? Kalau naik kenderaan awam ini, dia punya tambang murah. Berbanding kalau kamu bawa kereta atau bawa motor, kena isi minyak lagi. Tol lagi. Kan? Jadi, tiket LRT kalau tak cikgu tak sampai RM10 pun. Tak sampai RM10 pun. Kalau naik kereta, isi minyak at least RM20-30. Kan? Jadi penggunaan kenderaan awam ini dapat mengurangkan kos. Yes. Kemudian yang keempat iaitu untuk sama juga iaitu mempertingkatkan darjah ketersampaian. Di mana pengangkutan awam ini memudahkan kita sampai ke destinasi yang dituju dengan cepat dan mudah. Yes. Maknanya memudahkan kita untuk sampai. Itu yang dikatakan meningkatkan darjah ketersampaian. Memudahkan kita untuk sampai ke destinasi. Okey. Baik. Kemudian yang kelima, untuk kurangkan pencemaran udara. Ini memang selalu menjadi satu faktor utama. Iaitu penggunaan pengangkutan awam ini seperti rel bersepadu ataupun kereta api lah, kereta api LRT, MRT kan, dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan. Kerana rel-rel ini bergerak menggunakan tenaga elektrik. Jadi dapatlah kurangkan pencemaran udara. Jadi kita dapat kurangkan jerebu, dapat kurangkan pencemaran udara. Jadi kita lagi bertambah sihat. Itu tujuan kerajaan memperkenalkan pengangkutan awam di Malaysia. Okey. Dan paling penting sebenarnya adalah untuk apa tahu? Mewujudkan peluang pekerjaan. Di mana perkhidmatan teksi, bas, rel bersepadu menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Contohnya apa? Contohnya pemandu LRT, pemandu bas. Kemudian juga kalau yang LRT kan, dah tentu ada dia punya technician dia. Tukang repair LRT dia. Mesti ada tukang untuk apa? Untuk tukar tayar LRT. Kan, pam tayar kereta api tu. Kan? Lepas tu pam tayar kereta api gaji mahal tau. Pam tayar kereta api. LRT ada tayar. Yeah. Jadi itu memang gaji dia tinggi tu.
pam tayar kereta api. Kau mana tahu tayar kereta api bocor? Kan? Jadi kena tukar tayar kereta api. Habis macam mana nak gerak? Itulah. Kalau bocor kenalah tukar tayar kan? 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 Okey. Semua macam LRT ada tayar ke? LRT mana ada tayar? Kan? Bukan tayar, itu roda. Itu roda. Wheel wheel. Bukan tayar itu wheel. Okey. Ingat apa? Kereta ke apa? Kan? Pam tayar kereta api. Okey. Baik. Roda kecil. Roda kecil gitu. Baik. Ada ke kereta api bertayar? Mana ada, Aaron? Kau ni kan. Tak ada. Baik. Tiba kat situ. Baik. Kita lihat di sini amalan pengangkutan lestari. Baik. Lestari ni maknanya apa tahu? Iaitu tidak berubah-ubah, kekal ataupun tetap. Itu dipanggil lestari. So, antara amalan pengangkutan lestari ni iaitu untuk mengekalkan kepentingan sistem pengangkutan ini. Okey, kalau kita nak kekalkan pengangkutan awam, pengangkutan yang sedia ada, kita perlu untuk apa tahu? Untuk kurangkan kos bahan api. Kita kurangkan penggunaan petroleum, jimat-jimatkan. Pentingnya sistem pengangkutan ni untuk menjimatkan bahan api. Kita tahu bahawa kenderaan semakin lama semakin para pembuat kereta, mereka telah mengeluarkan kereta-kereta yang semakin lama semakin menjimatkan minyak. Semakin menjimatkan minyak Kemudian mereka meningkatkan keselamatan pengangkutan awam, okey, dan juga mereka buat sistem pengangkutan awam ini dengan cara yang dapat mengurangkan hakisan alam, hakisan tanah, hakisan kepada hakisan tanah terutama sekali mengurangkan hakisan tanah. Kemudian mereka akan buat sistem pengangkutan ini dengan cara yang dapat meminimumkan, maknanya kita kata meminimumkanlah kemusnahan flora dan fauna. Contoh kalau buat lebuh raya kalau boleh hanya ditebang kawasan yang nak buat jalan tu saja. So jangan tebang hutan kiri kanan. Untuk apa? Untuk meminimumkan kemusnahan akibat daripada pembinaan jalan raya itu. So ini adalah satu sistem pengangkutan yang lestari, yang yang tidak berubah-ubah, kekal dan tetap, serta dapat mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Ini pengangkutan yang kita kata boleh kekal lama, iaitu dapatkan kenderaan yang kurangkan pelepasan bahan pencemar. Sekarang ni dah ada kenderaan yang apa tahu, yang hybrid. Hybrid pun ada. Kemudian ada yang kereta elektrik. Kalau kamu nak tengok yang kereta Tesla. Kereta Tesla yang dibuat. Tesla tu dia menggunakan elektrik. So dia ada charger dia. Dia boleh charge. Jadi itu dapat mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Apa beza hybrid dan elektrik? Hybrid ni ialah gabungan bahan api petroleum dan juga gabungan dengan bateri. So bateri itu akan menghasilkan elektrik. So itu dipanggil hybrid, penggunaan kedua-duanya. Itu dapat mengurangkan. Yes. Itu kita kata kereta-kereta hybrid. Menggunakan petroleum sikit tetapi juga menggunakan elektrik. Yes, betul. Ada kereta hidrogen, so far belum ada lagi. Baik. Kepentingan sistem pengangkutan yang lestari iaitu dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Itu paling penting. Kalau ada pengangkutan yang dapat elakkan kesesakan lalu lintas, itu memang bagus. Jadi, mungkinkah dapat elakkan kesesakan lalu lintas dengan kereta-kereta yang kita ada? Mungkin boleh. Kalau kereta-kereta kita tu boleh terbang. Boleh terbang. Membazir elektrik ke kalau cas kereta hybrid? Tidak. Dia tidak membazir sebab apa? Kereta samalah macam telefon bimbit, kamu kena cas. Begitu juga sama juga macam barangan-barangan elektronik yang kamu ada kena cas. So sama je.
dan elektrik adalah bahan yang bersih. Ya, betul. Okey. So ini contohnya amalan pengangkutan lestari, penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Dapat memelihara alam sekitar. Kalau kita boleh menampung kapasiti yang banyak. Kalau kereta boleh menampung kapasiti yang banyak, kenapa? Kena tampunglah kapasiti yang banyak. Still, kereta elektrik boleh menampung kapasiti yang banyak, boleh. Tapi dia orang belum boleh buat yang besar-besar lagi lah, seperti bas belum ada lagi. Okay. Baik. Penggunaan kereta elektrik dan hybrid ini, Proton belum ada lagi. Okay. Memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan gas, karbon monoksida dan menjimatkan penggunaan bahan api. Okay. Kemudian yang kedua, berkongsi kereta. Dengan berkongsi kereta, kamu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya dan dapat mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida ke udara. Itu amalan pengangkutan lestari. Kemudian penggunaan pengangkutan awam. Kurangkan masalah kesesakan lalu lintas, kemudian juga pengangkutan awam percuma oleh pihak kerajaan. Contohnya perkhidmatan bas bandar Go KL dan bas muafakat Johor. So ini adalah untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Dah semua orang pakai kereta kan, semua masuk di jalan raya, jam lah, traffic jam kan. Jadi gunakan pengangkutan awam supaya dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Itu paling penting ya. Baik. Ya, ada nama sendiri, betul. Jadi, okey. Ya, ada nama bas dia sendiri. Okey. Rapid KL, apa lagi ya? Rapid Selangor, macam itulah. Baik, so secara umumnya bab ini, bab 5 iaitu berkaitan dengan pengangkutan di Malaysia. Okey. Dan pengangkutan di Malaysia, kalau kita lihat, terdapat pengangkutan darat di Malaysia, pengangkutan udara dan air dan pengangkutan awam di Malaysia. Dan kita juga telah belajar tentang kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Dan kita telah lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia, seperti bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan kegiatan ekonomi. Selain daripada itu, pentingnya pengangkutan awam di Malaysia adalah untuk kurangkan kesesakan lalu lintas, majukan industri pelancongan, kurangkan kos, mempertingkat darjah ketersampaian, kurangkan pencemaran udara dan wujudkan peluang pekerjaan. Dan amalan pengangkutan yang lestari iaitu kita haruslah berkongsi kereta, penggunaan kereta elektrik dan hybrid serta penggunaan pengangkutan awam. So Damia tanya, cikgu, penjimatan tenaga lestari itu salah satu inisiatif untuk low carbon ke? Yes. Sebenarnya low carbon ni maknanya adalah untuk mengurangkan kita kata sebagai mengurangkan carbon dioxide di udara. Jadi kalau kurang carbon dioxide maka kuranglah apa? Iaitu kuranglah pencemaran di Malaysia. So itu yang kita tekankan dalam pembelajaran pengangkutan di Malaysia. Okey. Baik, so cikgu buka kepada sebarang soalan. Kalau kamu nak tanya, silakan. Okey, silakan. Quiz ada ke cikgu? Apa dia? Quiz ada ke hari ni? Quiz ada ke hari ni? Oh, quiz. Quiz ada ke hari ni? Soalan yang baik itu. Baik, nak tanya korang. Ada quiz ke tak ada quiz pada hari ni? Okey. Secara umumnya tak ada lah kan. So secara umumnya tidak ada. Cuma cikgu mungkin nak berkongsi sesuatu dengan kamu sebenarnya, tapi sebelum tu cikgu nak tengok. Yes, tidak. Tak nak. Okey. Adakah amalan lestari kebanyakannya berkait dengan alam sekitar? Yes, betul Saiful.
Sebenarnya kebanyakan amalan lestari ini berkait dengan alam sekitar. Sekiranya amalan-amalan pengangkutan ini kita dapat mengurangkan kerosakan terhadap alam sekitar, dapat mengurangkan kita kata mengurangkan kita kata mengurangkan kerosakan, mengurangkan kemusnahan kepada alam sekitar, maka itu dipanggil sebagai amalan yang lestari. Amalan yang lestari. Kenapa air laut masin? Ada soalan. Kenapa air laut masin? Anyone here? Iaitu dia kata, okay, ada jawapan tak untuk soalan-soalan itu? Ya, so ada yang nak bertanya. Sebab ada kandungan garam. Yes, betul. Pasir dan mineral sebab kandungan garamnya tinggi. Okey, kandungan garamnya tinggi. Dan kandungan garam ni tinggi berlaku kerana apa? Nampak background laut ni Okey, kandungan garam tinggi ini menyebabkan kalau kita lihat ini menyebabkan air laut itu menjadi masin. Ya. Bagus soalan itu. Okey. Dan ianya macam soalan yang agak tiba di situ. Agak tiba Okey. Agak tiba di situ. Baik. Soalan lain? Okey. Macam garam terhasil dalam laut. Yes. Cikgu ada berapa monitor skrin? Okey, baik. Ada berapa monitor skrin? Sebenarnya cikgu ada lebih daripada 3 sebenarnya. Ada 3 skrin. Cikgu dah jadi atuk ke? Oh Allah. Ya, sebenarnya cikgu dah jadi atuk. Cikgu dah ada cucu